Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani. Shrah bihi sadri wa sa'mil bihi jasadi bihawlik. Wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana la ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'an bersyukuran. Pada malam ni kita kitab jadual risalah tauhid. Cuma pada malam ni kita tak baca kitab. Kita menjawab persoalan-soalan sebab kita dah bahas bab yang berat pada pertemuan kita yang lepas. Mana ya? Mana tak jumpa pula? Muka surat 27 tu, Jawi. Rumi muka surat 38. Muka surat 39. Kita baru selesai membicarakan tentang qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah yang mana ianya adalah satu perbahasan yang agak berat sebenarnya. Qudrah dan iradah. Jadi, maka fahamlah kita i'tiqad qadariyah macam mana, i'tiqad jabariyah macam mana, atau i'tiqad mu'tazilah macam mana, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah macam mana. Kemudian kita membahaskan tentang kehendak Allah. Allah nak kehendak Allah. Secara panjang lebar. Siapa yang baru-baru tu boleh tengok rakaman dekat YouTube ada. Sebab hari ni kita tak baca kitab. Kalau ada soalan-persoalan yang berkaitan pun boleh tanya. Berkaitan dengan qudrah iradah Allah. Qudrah dan iradah Allah. Iaitu perbahasan rukun iman yang ke-6. Iaitu percaya kepada qada dan qadar. Semua perkara baik Allah yang tentukan, Allah yang nak ianya terjadi. Semua malah yang kita anggap buruk juga, Allah juga yang nak ianya terjadi. Cuma bila kita dah faham macam tu, banyak kali dah kita ulang bab tu, kerana qudrah, kerana iradah, kehendak Allah. Kerana kehendak Allah ini sempurna. Kehendak Allah ini sempurna. Apa maksud kehendak Allah sempurna? Bila Allah nak tu, nak sempurna. Pertama, nak tu mesti jadi. Apa yang Allah nak tu mesti jadi. Sempurna. Dan nak Allah tu tidak terkait dengan yang lain-lain. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak perlulah Allah jadi sebab kerana untuk. Apabila Allah nak, tak perlu kepada untuk kerana sebab dan sebagainya. Kerana apabila adanya sebab, maka di situlah ada terbuktilah ianya sifat bukan sifat kesempurnaan. Dia adalah sifat yang lemah. Bila kerana sebab. Kenapa ni? Sebab. Kenapa buat macam ni? Sebab. Dengan ada sebab, maka sebenarnya ianya satu sifat yang kekurangan.
Habis macam mana sifat kesempurnaan? Dia nak dia tak ada kena-mengena yang lain. Kalau bahasa makhluk dia cakap suka hati dia. Gitu. Suka hati dia. Kalau nak pakai dekat Allah tu tak berapa kena sangat. Suka hati Allah lah nak buat apa pun. Macam Allah tu ada hati pula kan. Jadi maksudnya terpulang pada Allah. Apa yang Allah nak tak ada kena-mengena dengan makhluk, tak ada kena-mengena dengan yang lain. Dia nak semata-mata nak. Okay. Walaupun okey, kenapa kita bincang tentang nak? Sebab kita bahas iradah sebelum ni. Sebelum kita masuk ilmu kita tak masuk malam ni. Minggu depan, ilmu Allah. Habis tu bila kata Allah tu nak, kehendak Allah nak, apa ada tak dalam dunia ni daripada start Nabi Adam, sebab zaman Nabi Adam sampai sekarang, ada tak yang Allah nak tapi tak jadi? Kita akan kata tak adalah, mestilah apa yang Allah nak semua terjadi. Kan Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Maka apa yang Allah nak semua mestilah jadi. Okay. Ada tak yang Allah tak nak jadi juga? Kita kata mana boleh gitu. Kalau ada yang Allah tak nak jadi juga, tak kuasalah Allah tu. Iradah Allah tak, kehendak Allah tak sempurna lah. Macam kita lah. Kita ni makhluk, ada yang kita nak dapat jadi, ada yang kita nak tak jadi. Tiba-tiba Allah ada juga. Ada yang Allah nak jadi, ada yang Allah nak tak jadi. Mustahil macam tu. Apa yang Allah nak semuanya jadi. Maka dipanjangkan perbahasan, apa yang berlaku di atas dunia ni dulu sampai sekarang, ada yang kalau kita tengok nisbah kita makhluk, bila kita tengok, bila kita fikir, ianya buruk. Ada yang kita tengok, ianya tak buruk, ianya baik. Yang bab baik tu tak apa, yang bab buruk tu. Jadi apa yang perkara buruk yang berlaku, Allah juga nak ke? Dia mula mari ke situ dah. Adakah Allah nak juga? Kita akan kata iyalah. Okey. Buruk tu pula, ada buruk, contoh macam aksiden, buruk lah tu. Contoh macam perceraian, itu buruk juga. Siapa yang nak ianya yang telah terjadi? Ni cerita yang telah terjadi. Siapa yang nak? Kita kata Allah. Takkan orang lain kot. Takkan ada yang lain nak kot. Mestilah Allah yang nak segala-galanya yang terjadi semua ya sebab Allah nak. Terkait pula, kita pergi pula jauh lagi. Habis berlaku maksiat-maksiat yang berlaku. Dah mula. Maksiat-maksiat yang berlaku tu, banyak maksiat berlaku. Orang minum arak, orang berzina, orang dedah aurat. Ianya telah berlaku. Soalan kita, siapa yang nak ianya terjadi? Jadi, bila kita kata, kita dah tak berani dah kat situ. Kalau kita kata Allah yang nak ianya terjadi, sedangkan Allah larang perkara itu. Allah larang judi, Allah larang pembunuhan, perzinaan, dedah aurat, apa-apalah maksiat-maksiat ni. Yang Allah larang lah. Allah larang. Tapi dianya telah terjadi. Bila ianya terjadi, sedangkan Allah larang kita buat benda tu. Tapi buat juga, jadi juga. Soalannya, siapa yang nak ianya jadi? Kalau kita kata bukan Allah yang nak, takkan Allah nak jadi benda yang Allah sendiri yang tak bagi buat, Allah sendiri yang tegah perkara itu, tiba-tiba Allah yang nak ianya terjadi, maka ianya terjadi. Takkan gitu. Kita kata gitu pula. Okay. Habis tu kalau Allah larang perkara tu larangan. Benda tu benda maksiat, kita tengok. Ianya telah terjadi. Kalau bukan Allah nak, ianya terjadi, siapa yang nak? Kita pun salahkan setan. Setan yang nak. Macam tu maknanya bila setan nak, apa yang setan nak terjadi. Apa yang Allah nak tak terjadi. Hebat setan lah pula. Sebab apa yang setan nak terjadi, antaranya maksiat-maksiat apa semua tu setan nak. Kalau dia kata setan nak. Kalau dia kata Allah yang nak ianya terjadi, jadi satu konflik. Allah tak bagi dia buat, Allah larang. Tapi Allah yang nak ianya terjadi. Macam mana pula tu? Dia ada konflik kat situ pula. Jadi sebenarnya dari segi pegangan, apa yang berlaku semua kerana Allah yang nak. Apa yang berlaku adalah kehendak Allah. Kalau panjang sangat kita pendekkan. Apa yang berlaku Allah yang nak ianya jadi. Sama ada kita nampak ianya buruk, kita nampak ianya jahat, kita nampak ianya tak elok, janji apa sahaja yang berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semuanya kerana Allah nak, sebab tu jadi. Tu kita kena pegang.
Buruk baik semua. Itu daripada percaya kepada beriman dengan qada dan qadar Allah. Iaitu apa yang Allah telah tentukan, baik buruk telah ditentukan. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Jadi kita akan bahas bab tu malam ni. Kita tak akan baca kitab sebab kita dah baca kitab bab qudrah dan iradah panjang lebar. Untuk malam ni kita soal jawab, macam soal jawab. Kalau tak ada orang ada nak soal lah, tulis kat komen tu. Kalau tidak, saya sendiri soal, saya sendiri jawablah. Apa yang bermain dalam fikiran. Allah sendiri yang larang. Takkan Allah sendiri yang buat? Allah dah larang, jangan buat zina, berdosa. Aku larang kau buat zina. Kemudian perzinaan tu berlaku juga walaupun Allah larang. Siapa yang buat? Kita akan kata takkan Allah buat. Ya, Allah yang buat. Buat tu dengan maksud Allah yang hendak ianya terjadi. Allah yang nak dan Allah yang buat ianya terjadi. Macam mana pula Allah yang nak ianya terjadi sedangkan Allah larang? Itu yang kita nak bahas. Itu intipati dia. Macam mana pun, apa pun berlaku, kita tak boleh kata apa yang berlaku bukan Allah nak. Tak boleh. Kalau kita kata apa yang berlaku bukan Allah nak, tapi jadi juga, maka lemah Allah kat situ. Nak tak nak, kena kata apa yang berlaku semua pada Allah. Semua Allah yang nak. Semua yang Allah nak, ianya terjadi. Maka, okey. Kalau semua yang berlaku Allah nak, dia jadi macam i'tiqad Jabariyah yang kita baca sebelum ni. I'tiqad Jabariyah. Tak juga begitu. Ada juga usaha ikhtiar kita. Macam mana kita nak tengok? Adakah yang kita buat ni semata-mata Allah nak? Yang kita nak ni, kita nak buat baik, kita buat jahat, kita buat baik. Semuanya dari segi pegangan adalah Allah yang nak ianya terjadi. Itu nombor satu. Tapi jika ianya perkara yang buruk, kita tak boleh secara beradab. Kita tak boleh kata Allah yang nak. Kecuali ketika belajar macam ni aja. Masa belajar boleh cakap. Apa yang berlaku baik buruk, dosa pahala, syurga neraka sekalipun, semua Allah yang nak. Allah nak masukkan dia ke dalam neraka, Allah masukkan dalam neraka. Bersebab, tak ada sebab. Sebab kalau Allah buat dengan bersebab aja, Allah lemah. Allah nak atau kehendak Allah itu mutlak. Pegang yang itu dulu. Itu kalau perkara itu benda yang kalau perkara itu perkara yang baik, kita kena serah pada Allah. Dengan maksud kita kata Allah yang takdirkan benda baik. Ini bukan dari segi pegang pula, ni dari segi adab. Tadi saya sebut dari segi pegang. Pegang semua perkara, baik buruk, semua Allah yang nak dan Allah yang buat. Macam tu. Lepas pada tu, itu dari segi pegang. Dah pegang jazam dekat hati. Dari segi adab lain pula. Adab macam mana? Apabila berlaku perkara baik, kita kena kata Allah yang buat. Berlaku perkara baik, kita kata ini Allah yang takdirkan, Allah yang buat. Kalau Allah yang tak kehendak, tak boleh aku buat benda baik ni. Benda baik lah, kita benda baik. Tak boleh. Tapi kalau benda tu benda buruk yang berlaku, kita kena kata kita yang buat. Bukan Allah. Kita nak kata, jadi macam ni semua dosa-dosa ni sebab aku yang lemah, aku yang buat, aku yang jahat, aku yang buat. Bukan aku yang buat. Tapi, cakap begitu. Dalam hati, hakikatnya Allah yang buat. Maknanya dia ada dua kat sini. Yang pertama dari segi adab. Dari segi adab, kita kena letak dekat kita kesalahan, kelemahan kena letak kat kita. Dari segi pegang dalam hati, kita kena kata Allah buat semuanya. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Adab cakap. Hakikat yang kita pegang, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Mustahil kita boleh buat sedangkan kita tak ada kuasa. Macam mana kita nak buat? Yang baik, yang buruk pun kita tak boleh buat. Itu dari segi pegangan. Okay. Kenapa kena gitu? Kerana Allah yang kata gitu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dalam Quran. Dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar. Tetapi Allah lah yang melempar. Maksudnya, apa saja perbuatan? Antara perbuatannya melempar. Ini cerita dekat peperangan. Bila melontar, dalam Quran sebut, wama ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Lempar lembing, panah dan sebagainya. Wama ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Walakinnallaha rama.
maka sesungguhnya Allah yang melempar. Lepas berlakunya peperangan tu macam-macam memanah dan sebagainya, ada yang baling tombak, tup baling tombak. Lempar batu dan sebagainya ketika peperangan. Maka menanglah. Bila menang, turun ayat ni. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar. Tetapi Allah lah yang melempar. Nak bagi tahu, yang menang-menang ni jangan belagak. Allah yang takdirkan, Allah yang lempar tu. Allah yang buat semuanya. Kemenangan kamu Allah yang buat. Cuma Allah tetap juga letak dekat manusia itu. Wa ma ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Maknanya Allah tetap juga letak juga kita ni ada benda, iaitu kita melempar. Allah kata, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Maknanya Allah iktiraf juga makhluk melempar. Makhluk buat melempar. Tapi walakinnallah, hakikat. Walakinnallah rama. Hakikatnya Allah yang melempar. Jadi maknanya kita dapat faham kat situ. Kenapa pula kita kata yang buruk tu daripada kita. Yang baik daripada Allah. Yang buruk daripada kita. Sebab perbuatan manusia Allah nisbahkan kepada manusia juga. Allah nisbahkan engkau yang buat. Tapi hakikatnya sebenarnya aku yang buat. Maknanya Allah bagi juga ada pengiktirafan bahawasanya buat. Jadi wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu melempar ketika kamu melempar. Maka kita tahu kita ada peranan. Kerana Allah letak peranan tu, iaitu Allah kata bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Walaupun hakikatnya Allah yang melempar, tapi Allah letak juga iktiraf kita juga melempar. Jadi makna ada dua kat sini. Satu melempar, satu bila kita buat sesuatu perkara, kita cakap dari segi adabnya, kalau benda-benda yang buruk kita kata kita yang buat. Benda yang baik kita serah ke Allah, Allah yang buat. Hakikatnya walakinnallaha rama. Allah buat segala-galanya. Macam tu juga dalam surah Waqiah contohnya. Afara'aitum ma tuhrusun. Afara'aitum ma tuhrusun. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Afara'aitum ma tuhrusun. Maka terangkanlah kepadaku apa yang engkau tanam. Ayat seterusnya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkan? Itu soalan. Hakikatnya Allah yang menumbuhkan. Tapi sebelum tu Allah sandarkan kepada manusia, maka terangkan afara'aitum ma tuhrusun. Terangkan kepada aku tentang apa yang kamu tanam. Maknanya Allah letak juga iktiraf, engkau tanam, engkau buat. Lepas tu Allah tanya balik, hakikatnya kami iaitu Allah yang menanam ataupun engkau yang menanam. Tapi macam mana pun tetap ada iktiraf makhluk. Makhluk tu buat. Kerana Allah yang kata makhluk buat. Allah yang kata makhluk itu buat. Jadi jangan kita kata semua daripada Allah. Tak boleh juga. Semua daripada Allah macam Jabariyah. Kita tak ada apa-apa, kita seperti daun kapas ataupun daun terbang. Terbang begitu aja, macam lalang ditiup angin. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab Allah kata bukan gitu. Allah kata apa? Apa yang kamu tanam. Maknanya kamu tanam, kamu tanam adalah perbuatan. Tapi adakah yang kamu tanam tu sebenarnya kamu tanam atau kami tanam? Itu hakikat. Maka hakikatnya Allah yang tanam. Tapi Allah bagi iktiraf kita tanam. Macam tu juga, wa ma ramaita idh ramaita. Bukan kamu yang membaling ketika kamu membaling. Maknanya Allah iktiraflah kita baling. Cuma kamu rasa kamu baling. Hakikatnya Allah yang baling. Kamu rasa kamu tanam dan menumbuh, tanah tu akan menumbuhkan, membesarkan pokok. Hakikatnya Allah. Jadi dua kat situ. Jadi maknanya itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berbeza dengan Jabariyah. Jabariyah tak. Dia kata makhluk ni macam sama juga, iaitu makhluk ni semua daripada Allah. Allah yang tentukan segala-galanya. Cuma makhluk ni dia seperti lalang ditiup angin. Tak ada apa-apa kesat, tak ada apa-apa langsung. Dia macam patung je. Macam patung yang digerak-gerak.
macam wayang kulit saja. Memang ahli sunnah wal jamaah pun faham gitu. Jabariyah pun faham gitu. Cuma ahli sunnah wal jamaah dia ada satu lagi. Dari segi adabnya, kita kena kata kita ada buat perbuatan, iaitu yang baik kita serah pada Allah, yang kita juga ada, dan yang buruk kita yang buat. Kena serah gitu. Sedangkan yang Jabariyah tidak. Baik ke buruk Allah buat. Betul dah. Kita pegang gitu juga. Habis tu makhluk tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa kuasa langsung. Ahli sunnah wal jamaah apa macam tu? Cuma dia ambil ayat Quran, kata Allah kata ada kan? Ada. Hakikatnya tak ada. Hakikatnya tak ada. Sebenarnya kita ni adalah gabungan di antara, dia duduk tengah-tengah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah, ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah sebenarnya. Jadi maknanya Allah telah tentukan perkara baik yang kita nampak, perkara yang buruk yang kita nampak ianya buruk. Yang kata buruk, yang kata baik tu, kita yang kata. Kita tak boleh letak hukum kita dekat Allah. Kita kata benda tu buruk, benda tu jahat, benda tu haram contoh. Itu hukum syarak. Benda tu tak boleh, itu hukum syarak. Membunuh adalah haram, itu hukum syarak. Allah Tuan punya hukum syarak, maka Allah tidak tertakluk kepada hukum. Sebab tu tak dinamakan zalim jika Allah matikan seseorang itu. Bayi Allah matikan. Dia tertimbus tanah runtuh, mati. Tak nama zalim. Tidak. Kenapa pula tak nama zalim? Sebab zalim dan sebagainya, dosa pahala ni, ini untuk makhluk saja. Dia bukan owner. Allah tu owner. Maka, kalau kita nampak perkara itu jahat, bagi kita ianya jahat. Yang bagi tahu jahat tu Allah. Allah Tuan punya. Allah yang kata ianya jahat. Bila Allah tu owner, maka tak ada jahat baik untuk Allah. Kata Allah zalim. Tak ada. Sebab jahat baik itu hukum syarak. Allah tak tertakluk kepada hukum syarak. Takkanlah Allah matikan orang, Allah berdosa. Dosa tu yang Allah tentukan untuk makhluk. Tiba-tiba kita letak dekat Allah. Jadi, semua yang telah ditentukan, termasuk perkara baik dan perkara jahat, kita nampak. Bagi Allah tak ada baik, tak ada jahat. Tak ada. Mana ada? Bagi kita nampak, kita rasa ianya baik, kita rasa ianya jahat. Bergantung kepada Allah yang bagi tahu baik dan jahat. Kelihatan seperti makhluk tu, bila buat perkara baik atau buat perkara jahat, kelihatan seperti makhluk tu ada pilihan. Hakikatnya, pilihan itu adalah Allah yang nak. Kelihatan makhluk ada usaha ikhtiar. Hakikatnya, ia adalah perbuatan Allah. Qudrah Allah. Qudrah Allah. Nampak macam kita buat. Nampak macam kita angkat. Nampak macam kita angkat. Kita gerak. Hakikatnya Allah yang gerakkan. Nampak macam kita ada usaha ikhtiar. Hakikatnya Allah yang menggerakkan. Usaha ikhtiar kita tak datang bekas langsung. Tak datang bekas. Jadi, walaupun makhluk kelihatan seperti ada pilihan, sebenarnya makhluk tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kerana apa yang berlaku kembali kepada iradah, apa yang berlaku semuanya Allah pilih. Kerana Allah berkehendak iradah. Apa yang berlaku semuanya Allah nak. Bila semuanya Allah nak, tak adalah nak kita. Sebab bila namanya pilihan, dia ada nak ke kiri, nak ke kanan. Itulah pilihan. Kita ke kanan. Bila kita ni ada, kita ni kata kita ada nak, kita nak ke kanan, maka ke kanan lah. Nak itu sekadar kita rasa je kita ada pilihan. Kalau kita kata kita yang nak ke kanan, Allah nak apa? Jikalah kita sendiri yang nak, maka lemahlah sifat iradah Allah, kehendak Allah. Sebab bila kita kata kita ke kanan, kita nak ke kanan, mana Allah nak tak? Allah tak nak, Allah tak tahu pun. Tapi kita dah ke kanan, kitalah yang nak. Kalau macam tu, kita ke kanan bukan kehendak Allah, maka rosak sifat kesempurnaan Allah. Apa yang berlaku semua Allah nak. Nampak macam kita pilih ke kanan ke kiri. Hakikatnya tidak, hakikatnya semua Allah pilih. Kita rasa aja macam kita ada pilihan. Dan dalam masa yang sama, Allah kata kita ada pilihan. Kamu pilih. Hakikatnya pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan Allah.
Kita ni adalah hakikat kehambaan yang sebenarnya. Itulah hakikat kehambaan yang sebenarnya. Kita terkepit, kita tak ada apa-apa. Itu maksud Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah berkehendak, makhluk tak ada kehendak. Jika makhluk ada kehendak, maka rosak kehendak Allah. Kerana apabila bertentangan kehendak Allah dan kehendak makhluk, maka kehendak makhluklah yang jadi. Maka lemahlah Allah sebab kehendak Allah tak jadi. Habis tu, kalau macam tu, kalaulah kelihatan je makhluk ada usaha dan ikhtiar, hakikatnya semua perbuatan Allah dan kehendak Allah, kenapa Allah sandarkan pada makhluk pada ayat tadi? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kenapa Allah sandarkan ayat tadi? Afara'aitum ma tuhrathun. Apa yang kamu tanam? Kan kamu tanam tu, kehendak kamu lah kamu buat. Lepas tu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kamu bertakwa, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Maknanya adalah kehendak makhluk situ. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kaum tu sendiri yang mengubah dirinya. Tu Allah kata dia tu. Ada pilihan lah maknanya. Nak berubah atau tak nak berubah. Jika dia nak berubah, maka Allah ubah. Jika dia tak nak berubah, maka Allah tak ubah. Jika kita faham sebulat-bulat macam tu, rosak sifat kesempurnaan Allah. Kerana Allah ikut kita pula. Kita nak berubah, kita usaha, maka Allah ubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ambil faham bulat-bulat, bodoh-bodoh aja, kita terjemah gitu aja, maka kitalah jadi Tuhan. Sebab Allah ikut kita. Sebab kalau kita tak berubah, Allah tak ubah. Kita nak berubah dan kita usaha bahawa Allah ubah kan? Bukan begitu fahamnya. Bukan begitu fahamnya. Semua Allah yang nak. Semua kehendak Allah. Kelihatan je, zahirnya makhluk ada usaha dan ikhtiar. Hakikatnya semua kehendak dan perbuatan Allah. Jadi soalan, kalau macam tu, kenapa Allah sandarkan pada makhluk? Allah sandarkan kata makhluk ada perbuatan tadi itulah. Macam-macam ayat dia baca tadi. Jawapannya dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu tanya kenapa Allah buat kenapa. Kerana kamu yang akan ditanya. Kita sibuk bertanya. Allah yang tentukan baik buruk gitu gini, semua Allah tentukan. Semua kehendak Allah. Lepas tu dalam masa yang sama Allah larang pula buat. Kita sibuk tanya Allah. Maka Allah tegur dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu jangan ditanya Allah kenapa, Allah kenapa. Kenapa Allah gitu, kenapa Allah gini. Kamu yang akan ditanya. Sibuk nak tanya Allah. Kenapa kita nak tanya Allah? Apa kelayakan kita nak tanya Allah? Kita ni hamba. Mana boleh tanya Allah? Kenapa Allah buat, kenapa Allah buat. Itulah kadang-kadang kita ada sifat ananiyah, sifat aku, keakuan, ketuhanan ada sifat kat kita. Sebab tu kita tanya, walaupun Tuhan pun kita tanya. Kenapa Tuhan buat gitu? Kita dah terasa macam kita ni Tuhan lah pula ke? Bila hamba dia tak boleh tanya. Hamba dia buat apa sahaja yang Tuan dia suruh. Kita ni hamba ke apa? Apa gunanya usaha dan ikhtiar? Lebih baik tak payah usaha sebab semua Allah dah tentukan. Datang lagi. Nak ni, sifat ketuhanan yang ada kat kita lah ni. Sibuk duduk soal Allah. Buat apa usaha ikhtiar? Baik tak payah usaha. Sebab dah sebut tadi, Allah tentukan baik buruk rezeki. Semua Allah tentukan. Malah syurga neraka pun Allah dah tentukan sejak, kalau boleh kata sejak dilahirkan. Boleh kata sejak 4 bulan dalam perut. Boleh kata sejak azali lagi boleh kata. Allah telah tentukan syurga neraka kita. Habis kalau Allah nampak, nak mempersoalkan Allah. Ini sifat ketuhanan yang ada kat kita. Patut kita buang. Kita hamba bukan Tuhan. Kalau apa guna usaha ikhtiar kalau semua Allah dah tentukan. Rezeki Allah dah tentukan. Malah syurga neraka pun Allah dah tentukan. Malah semua perkara Allah yang tentukan. Apa guna usaha ikhtiar? Kita silap faham. Silap faham macam mana? Tahu tak, usaha ikhtiar, bila Allah jadikan kita hidup kita mesti bertepek. Macam tu kot. Hidup kita mesti bertepek dengan usaha ikhtiar. Macam tu.
Kita tak boleh terasing. Tak boleh terasing dengan usaha ikhtiar. Bila Allah cipta kita, duduk kita dalam alam ini, automatik kita bertepek dengan usaha ikhtiar. Macam mana? Bila Allah jadikan kita warna putih. Muka warna putih. Putih dekat muka tu dah bertepek dah kat kita dan tak boleh nak buang putih dekat muka tadi. Tak boleh. Allah jadikan kita hitam. Tak boleh. Allah jadi tak boleh nak buang dah. Dia bertepek sekali. Dan kita terpaksa hidup dengan kulit kita, warna dan sebagainya. Kita hidup sampai mati. Sebab dia satu package. Bila Allah cipta dan Allah jadikan kita, package-nya apa yang kita ada lah. Kita ada penglihatan, pendengaran, kita ada cara bercakap, cara berjalan. Semua tu package. Package. Kita tak boleh. Allah jadikan aku tapi cara berjalan tu kita tak nak. Tak boleh. Kita ada cara berjalan kita macam mana kita melangkah sendiri. Bila Allah jadikan kita. Kerana dia satu package. Termasuk dalam package bila Allah jadikan kita adalah usaha ikhtiar. Sebab kita cuma faham usaha ikhtiar tu kerja je ke? Usaha ikhtiar tu bangun pergi cari kerja keluar ke? Hidup kita semuanya usaha ikhtiar. Sebab dia package. Kita tak boleh lari daripada usaha ikhtiar kerana dia yang dinamakan hidup-hidup itu adalah usaha ikhtiar. Kita kena mati baru tak ada usaha ikhtiar. Cuma kita ni faham sempit. Bila kita kata usaha ikhtiar, kita faham kerja tu lah. Kalau nak makan pergi cari beras, masak, itu je usaha ikhtiar yang kita faham. Sedangkan bukan itu sahaja. Semua kehidupan kita, nama hidup tu lah usaha ikhtiar. Kita takkan boleh lari daripada usaha ikhtiar. Tak boleh lari. Untuk kita duduk, aku nak duduk aja. Dia kata kan, usaha ikhtiar tu dah bahasa Arab jadi bahasa Melayu kan. Okay. Aku tak nak usaha, aku nak duduk aja. Aku tak nak usaha ikhtiar, aku nak duduk aja, dia kata. Tahu tak, dia duduk tu kena usaha ikhtiar. Usaha untuk duduk. Sebab hidup kita ni semua usaha. Bukan kerja aja. Sempitnya usaha ikhtiar kita. Tanpa kita usaha dan ikhtiar, kita akan jatuh. Kita berdiri pun ada usaha ikhtiar. Baru berdiri. Tanpa ada usaha ikhtiar, kita akan tumbang. Kita berjalan ada usaha ikhtiar. Kita buka tudung saji ada usaha ikhtiar. Kita suap makan, kita baring, sebagainya. Semua itulah usaha ikhtiar. Macam mana kita kata, aku tak nak usaha? Sebab Allah dah tentukan segala-galanya, rezeki aku semua, rezeki segantang tak jadi, rezeki secupak tak jadi segantang, maka aku tak nak usaha. Dia kata, mana boleh? Sebab kalau tak nak usaha, kena mati. Baru tak ada usaha. Kenapa pula? Aku tak nak cari makan. Lah, cari makan aja ke usaha? Banyak lagi benda lain. Apa benda lain? Dia tak nak berusaha. Maka dia telah berusaha untuk tidak berusaha. Itulah usaha ikhtiar. Engkau sedang buat usaha ikhtiar. Tak nak. Aku tak nak usaha ikhtiar. Aku tak nak. Dia cakap. Sebab Allah dah tentukan. Aku tak nak. Dia pun duduk diam. Engkau duduk diam tu lah usaha ikhtiar. Usaha untuk duduk diam. Berikhtiar untuk tak berikhtiar. Berikhtiar untuk tidak berusaha. Berusaha untuk tidak berusaha. Sebab hidup kita ni tak boleh tak usaha. Mati je tak usaha. Hidup kita ni, hidup tu adalah usaha. Jadi, tak boleh seseorang itu nak lari daripada usaha ikhtiar kerana dia hidup. Hidup adalah usaha dan ikhtiar. Jadi kalau kita dapat faham macam tu, tak bolehlah kita kata Allah dah tentukan dah rezeki aku tak nak usaha. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab apa kita nak buat lepas pada tu? Lepas dah tahu Allah telah tentukan semua rezeki kita, kerja ke tak kerja ke apa ke Allah tentukan dah. Sejak azali lagi. Malah surga neraka pun Allah tentukan lah. Maka kita, apa tindakan kita? Okey, aku tak nak sembahyang sebab kalau aku dah syurga, aku syurga. Dia berusaha untuk tidak sembahyang. Usaha juga. Usaha untuk tidak sembahyang. Nanti dia masuklah neraka kot. Pulanglah pada Allah. Allah dah tentukan dia, kita tak tahu. Kalau lah dia kata, aku tak nak usaha, aku tak nak apa. Kalau rezeki Allah dah bagi, adalah rezeki untuk aku. Jadi aku tak nak. Dia pun duduk diam. Itulah usaha. Usaha duduk diam. Usaha untuk duduk diam. Kita tak boleh lari pada usaha ikhtiar. Jangan kita sempitkan usaha ikhtiar itu dengan kerja semata-mata. Tidak bekerja adalah usaha. Usaha apa? Usaha untuk tidak bekerja. Sebab ingat, senang ke tak nak kerja? Susah. Nak kerja pun susah, tak nak kerja pun susah.
Apa yang susah? Bila tak nak kerja, dia kena fikir macam-macam. Dia kena kata, dia kena yakin untuk tak nak bekerja ni. Oh, rezeki ada. Maka dia kena fikir, dia kena renung. Dan dia kena bangun dan duduk dekat kursi, dia pegang kursi. Aku tak nak usaha. Oh, susah kena usaha ikhtiar untuk tidak berusaha. Kerana kita sebenarnya tak boleh untuk tidak berusaha. Kerana kehidupan kita tu, hidup tu namanya usaha. Hidup tu usaha. Apa maksud hidup? Maksud hidup adalah usaha. Aku tak nak usaha. Mana aku tak nak hidup? Mati. Memang tak ada usaha. Jadi cuma kita sempitkan usaha itu dengan cari makan. Jadi bila kita kalau macam tu, semua telah ditentukan oleh Allah. Ya, semua telah ditentukan oleh Allah. Baik jahat semua Allah telah tentukan dari segi pegangan. Maka seseorang itu yang nampak seperti berusaha, sebenarnya itu cuma adalah kelihatan seperti usaha dia. Hakikatnya Allah yang nak, Allah yang buat. Kerana apa yang berlaku, tak ada yang Allah tak nak, tak ada yang Allah tak buat. Semua Allah nak dan semua Allah buat. Maka apa yang dia buat tu, usaha dan sebagainya, itu sebenarnya Allah yang nak dan Allah yang buat, bukan dia buat. Rasa macam dia buat. Rasa macam dia buat. Itulah dia panggil usaha dan ikhtiar, yang kita tak boleh lari daripada usaha dan ikhtiar. Tak boleh lari. Jadi orang kata, ada orang kata gitu. Cuma, kadang-kadang, ini semua persoalan-persoalan yang bermain daripada kita bincang iradah, qudrah dan iradah sebelum ni. Okey, semua Allah nak. Nak tu iradah lah, kehendak. Dan bila Allah nak, Allah tentukanlah. Bila sebut nak ni tentu. Allah nak dia ada. Maknanya Allah tentukan dia ada. Allah nak dia mati, maka Allah telah tentukan dia mati. Allah nak dia gemuk, maka Allah tentukan dia gemuk. Allah nak dia kahwin, maka Allah jadikanlah dia pasangan dia. Okey. Jadi kehendak ataupun ketentuan, Allah tentu dan Allah hendak, Allah nak Allah atau tentu Allah tadi. Okey. Tidak semestinya, yang ini penting ni kaedah ni. Tidak semestinya selari, sejalan, sama dengan perintah Allah dan redha Allah. Kehendak Allah, Allah nak. Pasti semua perkara Allah nak. Ya. Pastinya. Allah tentu pastinya. Okey, Allah nak atau Allah tentu semua perkara. Okey. Jadi kehendak Allah, nak Allah, apa yang Allah nak, apa yang Allah perintah. Ada kan Allah perintah, kan kita dapat perintah Allah, ni buat, ni jangan buat, ni boleh buat, ni tak boleh buat, kan? Perintah. Dan redha. Redha Allah. Tiga ni tak semestinya selari, tak semestinya sejalan, tak semestinya sama. Kita begitu. Bila kita nak, kita suruh. Lepas kita suruh, terjadi yang kita nak, kita redha, kita seronok, kita suka. Kita sama, ya. Apa yang kita tak nak, kita tak buat. Dan kita tak suka, kita tak redha. Itu kita. Apa yang kita nak, itulah yang kita buat, itulah yang kita suruh. Yang kita nak. Bila jadi apa yang kita suruh, yang kita nak tadi, kita suka, kita redha. Okay? Allah tidak begitu. Allah tak sama. Dengan maksud, Allah nak, Allah perintah, Allah redha. Kadang-kadang tak sama. Tak semestinya sama. Macam mana? Kadang-kadang Allah nak. Macam ni, kita faham. Bila kita sebut Allah nak, dia pasti jadi. Itu je. Maksud Allah nak tu mesti jadi. Kita tak boleh kata Allah nak, tapi tak tahulah jadi ke tidak kan. Bila kata Allah kehendak, bila Allah nak, atau lain, bila Allah tentu. Sama je semua tu. Maknanya automatik jadilah. Mestilah jadi. Apa yang Allah nak, mestilah jadi. Okay. Jadi kadang-kadang apa yang Allah nak, apa yang Allah kehendaki, maknanya jadilah kan. Okay. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah suruh, apa yang Allah redha. Kadang-kadang selari, iaitu Allah nak ianya terjadi, maka ianya terjadi. Dan Allah suruh ianya terjadi. Allah suruh ianya buat, orang tu buat, makhluk tu buat, Allah suruh ianya buat. Dan Allah redha pada dia. Siapa dia ni? Contohnya, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Sayyidina Abu Bakar beriman. Siapa yang nak Sayyidina Abu Bakar beriman? Kan dia kata, apa yang berlaku semua Allah nak. Mana boleh Allah tak nak? Takkan Allah tak nak pun berlaku juga. Maka,
Apabila Sayyidina Abu Bakar beriman, maka kerana itu kita faham Allah nak ianya berlaku. Allah nak Sayyidina Abu Bakar beriman. Okey. Okey. Dan ianya terjadilah. Okey. Dan Allah suruh Sayyidina Abu Bakar beriman. Kan Allah suruh beriman. Dan Allah redha pada Sayyidina Abu Bakar. Straight. Ini kita boleh faham, senang aja. Allah nak, maka ianya terjadi. Dan Allah suruh Sayyidina Abu Bakar buat. Dan Sayyidina Abu Bakar buat, maka jadilah. Dan Allah redha pada dia. Ini biasa. Sebab kita makhluk begitulah. Makhluk samalah. Gitu juga. Kita nak, kita suruh, bila ia jadi, kita suka. Kita redha. Ini sama. Allah nak, dan Allah suruh. Allah nak ianya terjadi. Dan Allah suruh ianya buat. Dan ia buat dan terjadi. Yang terjadinya sebab Allah nak lah. Dan Allah redha. Okay. Kadang-kadang, Allah tak nak. Allah tak suruh. Dan Allah tak redha. Ini juga mudah nak faham. Allah tak nak, ianya terjadi. Bila Allah tak nak ianya terjadi, dia tak jadilah. Allah tak suruh. Allah tak suruh ia buat. Dan Allah tak redha kalau buat. Apa dia? Kafirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kafir. Allah nak tak ianya terjadi? Tak nak lah, sebab tu Sayyidina Abu Bakar beriman. Mana Allah tak nak ianya terjadi? Okay. Allah suruh tak Sayyidina Abu Bakar kafir? Taklah. Kita tahu Allah suruh beriman. Okay. Jadi, Allah tak suruh. Maksudnya Allah tak suruh. Tak suruh untuk kafir. Allah tak suruh Sayyidina Abu Bakar kafir. Allah dan Allah tak redha. Kalau Sayyidina Abu Bakar kafir, Allah tak redha. Okay. Jadi Allah tak nak Sayyidina Abu Bakar kafir. Allah tak nak. Bila tak nak, jadi. Jadi. Bila Allah tak nak, maka ini terjadi. Jadi apa? Jadi Sayyidina Abu Bakar tak kafir. Dan Allah tak suruh dia kafir. Surahan Allah suruh beriman. Bukan kafir. Allah tak suruh dia kafir. Dan dia tak kafir lah sebab Allah nak dia tak kafir. Dan Allah tak, kalau dia kafir, Allah tidak redha. Maka dia memang tak kafir lah. Maka Allah redha kat dia kan. Tapi kalau dia kafir, Allah tak redha. Jadi Allah nak ianya terjadi, maka ianya terjadi. Allah suruh, Allah tak nak ianya terjadi, maka ianya tak terjadi. Allah tak suruh ianya buat, dan Allah redha sebab dia tak buat. Ini pun senang faham. Dia lawan daripada tadi. Allah nak ianya terjadi, Allah suruh ianya buat, dan Allah redha lepas ianya terjadi. Ini senang. Memang selalu kita boleh faham. Allah tak nak ianya terjadi, Allah tak suruh ianya buat, dan Allah tak redha kalau jadi. Allah tak redha. Maka ini pun senang. Yang ni susah sikit. Kadang-kadang Allah nak ianya jadi. Allah kehendak. Kehendak Allah. Iradah Allah. Allah nak. Tapi Allah tak suruh. Dan Allah tak redha. Kalau buat, Allah tak redha. Allah nak ianya terjadi. Allah nak ianya terjadi. Bila Allah nak, mestilah jadi. Mana boleh tak jadi kan? Maka Allah nak ianya terjadi. Allah tak suruh jadi. Allah tak suruh dia suruh buat. Allah tak suruh dia jadi gitu. Tapi Allah nak dia jadi gitu. Allah nak dia jadi gitu. Tapi Allah tak suruh dia jadi gitu. Dan bila jadi, Allah tak redha pada dia. Siapa ni? Kafirnya, contohnya Fir'aun. Allah, siapa yang nak Fir'aun tu kafir? Takkanlah kita kata Fir'aun nak sendiri. Semua yang berlaku adalah kehendak Allah dah sebut dah awal-awal. Maka yang yang berkehendak, yang nak Fir'aun kafir adalah Allah. Sebab tu dia jadi kafir. Takkanlah Allah tak nak dia jadi kafir. Allah tak nak Fir'aun jadi kafir. Fir'aun kafir juga. Ui, maknanya Fir'aun ni hebat, boleh lawan Allah lagi. Allah nak tak jadi. Allah nak tapi tak jadi. Allah nak Fir'aun ni Allah nak Fir'aun ni beriman. Tapi Fir'aun tu kafir. Maka lemahlah Allah sebab apa yang Allah nak tak jadi. Jadi Fir'aun kafir tu sebab Allah nak. Allah kehendak. Apa yang berlaku baik dan buruk semuanya kerana kehendak Allah kan. Jadi Allah nak Sayyidina Abu Bakar kafir. Okey. Tapi Allah tak suruh dia kafir. Sebab tu Allah utuskan Nabi Musa. Allah tak suruh, Allah suruh dia beriman. Dan kalau dia kafir, Allah tak redha. Tapi Allah nak. Ya, tapi Allah nak. Maksiat yang berlaku. Bukan Fir'aun pula. Maksiat yang berlaku. Minum arak, maksiat berlaku.
Siapa, macam mana boleh terjadi tu? Oh, baru tadi orang minum arak. Macam mana boleh jadi je? Minum arak tu Allah tak lagi, Allah larang tu. Okay. Macam siapa yang mentakdirkan? Siapa yang jadikan? Siapa yang nak dia tu minum arak? Kita dah sebut sebelum ni. Apa yang berlaku kehendak Allah. Tak mungkin yang berlaku bukan kehendak Allah. Tak mungkin. Lemahlah Allah kalau gitu. Maka yang minum arak tu adalah Allah yang nak dia jadi minum arak. Allah yang nak dia minum arak. Sebab tu dia minum arak. Kehendak Allah lah dia minum arak. Okay. Tapi Allah suruh tak? Allah tak suruh. Allah larang lagi. Allah tak suruh. Kalau buat, Allah tak redha. Maka Allah tak redha kat dia. Oh. Terkepit tak kita? Terkepitlah kita. Sebab Allah larang. Allah larang. Jangan minum arak. Kalau minum arak, Allah tak redha pada arak itu. Tapi Allah yang buat dia minum arak. Terkepit tak kita? Terkepit lah. Memang terkepit lah kita. Habis tu macam mana? Macam mana apa? Kita memang terkepit. Habis kita ni teruk lah kita ni. Kita memang teruk. Jadi apa guna kita? Kita memang tak ada guna. Sebab kita ni hamba. Kita ni hamba. Ada jadi tu? Ada jadi gitu. Yang keempat. Jadi 2, 3, yang keempat. Kadang-kadang Allah suruh. Kadang-kadang Allah suruh. Tapi Allah tak kehendakinya. Ianya terjadi. Allah suruh. Tapi Allah tak nak ianya jadi. Berimannya Firaun. Allah suruh malah utuskan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk dakwah Firaun. Maka maknanya Allah suruh Firaun beriman. Tapi Allah tak nak dia beriman. Apa bukti Allah tak nak dia beriman? Dia tak beriman. Kalau Allah nak mesti jadi. Kalau Allah nak dia beriman mesti jadi. Sebab Allah tak nak lah dia tak beriman. Tapi Allah suruh. Allah suruh dia beriman, suruh. Tapi Allah tak nak ianya terjadi. Aduh. Jadi macam, aduh. Kalau Allah tak nak dan Allah tak redha, kenapa Allah suruh juga? Kalaulah Allah suruh dia beriman, tapi Allah tak buat. Allah tak nak ianya terjadi, tapi Allah suruh. Lepas tu Allah tak redha pula tu kalau jadi. Dia kata. Kalaulah Allah tak redha, kenapa Allah jadikan juga? Kita faham tu. Itu kita tu. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah jadikan juga? Sedangkan Allah jadikan Firaun tu kafir, Allah yang jadikan. Tapi Allah suruh dia beriman. Dalam keadaan Allah jadikan dia tak beriman. Dan bila dia tak beriman, Allah tak redha dia. Oh, terkepit kita. Itulah hakikat kehambaan. Tak ada nilai kita ni. Kita pun nak tanya, kita nak jadi Tuhan kan? Kita ni kan ada sifat Tuhan. Kalau Allah tak redha, kenapa jadikan juga? Tak masuk akal lah. Nak jadi Tuhan tu, nak jadi Tuhan lah. Kalaulah Allah tak nak Firaun tu beriman, kenapa Allah suruh Nabi Musa pergi? Nabi Musa punyalah, hai, bagi mukjizat, usaha sungguh-sungguh. Terkepit lagi tersepit. Ya. Suruh, ya Allah, hai, macam-macam Nabi Musa buat. Tapi Allah tak nak dia beriman. Allah tidak kehendaki. Allah tidak menentukan dia beriman. Firaun, tak. Tapi Allah suruh punyalah, hai. Suruh Nabi Musa dan suruh Firaun untuk beriman. Tapi Allah tak nak ianya terjadi. Buktinya, Firaun tak beriman sampai mati. Sebab Allah tak nak ianya terjadi. Iaitu beriman tu. Tapi Allah suruh dia beriman. Dan bila dia tak beriman, Allah tak redha. Ambil kau, masuk neraka. Kalau kita faham, Allah, kita rasa kecil je kita ni. Macam tak ada benda kita ni. Macam tak ada nilai kita ni di sisi Allah. Memang terkepit langsung. Kita koknu pun kita salah, kok ni pun kita salah, koknu pun kita salah, kok semua. Tiba-tiba kita nak kata Allah salah. Aku masuk neraka, Allah lah salah. Tak boleh kata. Aku nak masuk neraka, Allah yang tentukan. Tak boleh cakap. Kalau cakap saja-saja cakap. Untuk belajar aja boleh cakap. Macam saya cakap tadi tak boleh. Kalau saja-saja nak cakap. Masuk neraka nanti, Allah yang tentukan. Buat maksiat, apa tu nampak berzina, Allah dah tentukan sejak azali lagi. Tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh cakap gitu. Kenapa tak boleh cakap? Allah yang tak bagi cakap. Tapi siapa yang buat? Allah lah yang buat. Siapa lagi buat? Apa yang terjadi? Habis itu Allah suruh, surahan Allah supaya jangan buat perzinaan, minum arak sebagainya.
Allah tak bagi buat. Tapi buat tapi dah buat, dah jadi dah. Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Sudah. Allah yang jadikan. Habis tu kita ni macam mana? Bila terjadi, kita boleh kata ke Allah yang jadikan? Dari segi sebutan, bukan dari segi belajar. Tak boleh kata, kena kata kita yang salah. Kita salah pula. Iyalah kau yang berzina. Kau lah yang salah, kau yang minum arak, kau yang salah. Siapa yang salah? Aku yang salah. Kita yang salah. Habis tu, siapa yang tentukan, siapa yang jadikan, siapa yang nak ianya terjadi? Allah. Allah suruh tak? Allah suruh tak berzina minum arak? Allah tak suruh, Allah larang. Allah larang. Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Jadikan apa? Jadikan ianya berzina. Lepas tu Allah larang. Lepas tu Allah redha, Allah tak redha. Lepas tu siapa salah? Kita salah. Jadi kita ni apa? Barulah lama-lama, oh aku ni hamba rupanya. Baru sedar hamba. Baru sedar kita ni hamba. Baru sedar kita ni hamba. Selama ni kita ingat apa? Kita pun duk mempersoal-soalkan. Maka jawapannya sama juga. Kenapa Allah buat kalau Allah tak redha? Kenapa Allah larang buat tu tapi Allah larang, Allah tak suruh buat. Allah larang, Allah tak suruh buat tapi Allah buat. Allah kata, jangan minum arak, maka dan Allah jadikan dia minum arak. Kenapa begitu? Allah larang, jangan bunuh orang, jangan bunuh. Jangan bunuh orang. Lepas pada tu Allah takdirkan dia bunuh orang. Sedangkan Allah larang untuk bunuh orang. Kenapa Allah buat gitu? Kalau Allah larang, kenapa Allah yang takdirkan? Kenapa Allah pula yang buat? Dah Allah larang kan? Jawapannya sama. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang kamu nak tanya-tanya Allah nanti, bukan Allah yang kena tanya, kamu yang kena tanya kat padang mahsyar nanti. Bukan Allah. Kita sibuk nak tanya Allah. Sibuk. Soalan lagi, macam-macam soalan. Tak zalim ke Allah? Cipta sesuatu daripada tak ada kepada ada, Allah cipta. Lepas tu Allah tentukan dia buat baik ke buat jahat. Kita ambil buat jahat lah. Buat baik ni semua orang boleh terima. Buat jahat ni, Allah yang cipta dia daripada ada, daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah yang cipta perbuatan dia, iaitu Allah yang cipta perbuatan dia, iaitu Allah yang bagi dia buat jahat. Allah yang nak dia buat jahat dan Allah yang gerakkan dia supaya buat jahat. Allah jadikan dia daripada tak ada kepada ada. Dah ada, Allah takdirkan ataupun Allah buat dan Allah nak dia buat jahat. Dan Allah takdirkan dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah buat dia jadi jahat. Lepas dia buat jahat tu, Allah tak redha dia, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Adakah tak zalim macam tu? Zalim ke? Allah adalah Khaliq, pencipta. Terpulang pada Allah untuk menentukan apa sahaja makhluk yang dicipta. Kerana makhluk itu adalah milik Allah. Maka dia tak ada istilah zalim. Zalim tu maksudnya apa tau? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Okay, itu maksud zalim. Zalim, yang maksud zalim adalah manusia. Dia ada akal sempurna, dia boleh fikir. Dia ambil kucing, dia bakar. Dia bunuh kucing tu dengan cara bakar. Zalim tak manusia tu? Ya, zalim. Manusia ambil burung, bela burung, lepas tu dia patahkan sayap. Dia patahkan sebelah. Sebab dia tak nak bagi burung tu terbang. Dia tak ada dalam sangkar, dia letak je gitu. Jadi bila dia patahkan sayap, maka burung tu tak boleh terbang. Dia patahkan kaki, maka burung tak boleh berjalan. Siapa buat ni? Manusia buat. Zalim ke? Zalim. Kenapa zalim? Kerana kucing tu, burung tu bukan dia buat. Bukan manusia tu buat. Dia telah mematahkan kaki yang orang lain punya, yang bukan dia punya, bukan orang lain, bukan dia punya. Sebab tu zalim. Sebab tu zalim. Sebab dia pergi patahkan kaki, butakan mata binatang yang binatang tu bukan dia punya, bukan dia cipta. Maka itulah namanya zalim. Itulah namanya zalim. Allah, dia ciptakan kucing daripada tak ada kepada ada. Dia yang menentukan bentuk kucing dan sebagainya. Maka layaklah tak nama zalim lah kalau Allah nak matikan dengan cara apa sekalipun. Kalau kita pun sama.
kita ada kursi. Kita duduk di atas kursi. Kalau kita ada 3 kursi. Kita guna 3 kursi. Ketika kita guna kursi ni, kita tak guna kursi lain. Suka hati kita lah kita punya nak guna yang macam mana. Suka hati kita lah kita punya kursi tu. Pada satu hari tu, kita ambil satu kursi tu, kita patahkan kaki kursi tu. Malah aku duduk kursi ni. Ada lepas ada 3. Patah satu, ada 2 lagi. Dia patahkan kaki kursi tu. Adakah dia zalim? Tak. Sebab kursi tu dia punya, suka hati dia lah nak buat apa. Yang zalim, jiran sebelah datang rumah, tengok kursi kau ada 3 main ambil tukul, patahkan. Itu baru zalim. Sebab itu orang punya, mana boleh buat. Jadi, Allah cipta kita daripada tak ada kepada ada. Dan Allah nak tentu, malah Allah yang buat. Zalim tak Allah buat? Hidung kita ada 2. Allah bentukkan semua yang Allah buat ni, ikut dia. Ikut kehendak Allah. Dan Allah buat pula ada orang tak ada tangan. Zalim ke? Orang tak ada tangan. Zalim tak Allah? Ramai yang tak ada tangan. Orang buta. Bayi yang mati kerana kena dera. Kesian budak umur 4 tahun yang kena dera tu. Yang 4 tahun yang masuk berita tadi saya tengok. 4 tahun kena dera. Allah, tak tahu nak cakap lah. Okey, mati kena dera. Adakah zalim yang mendera? Katanya adik-beradik dia kan? Adakah zalim? Zalim lah. Sebab budak tu 4 tahun tu bukan dia yang buat. Tapi Allah yang mematikan. Zalim tak? Tak, sebab Allah yang buat dia. Terpulang pada Allah. Allah yang jadikan dia daripada tak ada kepada ada. Maka tak ada masalah Allah jadikan dia daripada ada tu kepada tak ada balik. Sebab milik Allah. Dia tak nama zalim. Macam mana Allah nak buat pun, dia tak nama zalim. Sebab Allah yang cipta daripada tak ada kepada ada. Tak ada. Lepas tu Allah cipta, ting ada. Kemudian Allah nak buat macam mana pun tak nama zalim. Sebab engkau ada pun Allah yang buat. Yang zalim, orang punya, kita pergi buat sesuatu. Bukan kita punya. Itu baru zalim. Jadi, Allah yang cipta kita daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah tentukan kita ni masuk mana, jadi macam mana jadi baik. Allah ciptakan dia. Allah ciptakan dia daripada tak ada kepada ada. Bila dia dah ada, Allah cipta perbuatan dia semua jahat-jahat. Yang mana jahat tu semua Allah larang untuk buat. Tapi Allah yang takdirkan. Allah yang buat supaya dia buat. Yang perkara yang Allah larang. Dan Allah tak reda lepas pada tu. Dan Allah ambil humban dia ke dalam neraka selepas pada tu. Tak zalim langsung. Sebab yang dia ada pun Allah yang cipta. Ada dia pun Allah cipta. Jadi bila Allah nak bagi dia tak ada balik, tak ada masalah. Itu bukan namanya zalim. Bukannya zalim. Pukul apa dah? 10.36. Dah sejam. Ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita baca hadis ni last. Ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nari wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Tidak ada jiwa yang bernyawa melainkan telah ditulis, telah ditentukan akan tempatnya di syurga atau di neraka, dan telah ditulis atau ditentukan bahawa dia akan menderita ataupun bahagia. Ni takdir qada dan qadar. Sayyidina Ali dengar Nabi yang bagi tahu. Yang ada ni yang dia daripada tak ada kemudian Allah jadikan dia ada. Maka awal-awal sejak azali lagi telah ditulis syurga ataupun neraka. Awal-awal lagi telah ditulis dia ni bahagia ataupun menderita. Masih dia miskin atau kaya, rezeki banyak mana yang dia dapat, semua Allah tertentukan sejak azali lagi. Tentukan sejak azali lagi. Okay. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadukum yujma'u. Ni khulasah kesimpulannya. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kita baca sikit, kita ambil terjemahan dia sedap sikit. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu kamu selama 40 hari. 40 yawman, 40 hari. Okey.
Summa kemudian yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadi alaqah, seketul darah, macam itulah, seketul darah selama 40 hari. Summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadi mudghah, besar sikitlah. Embrio ke kita namakanlah, jadi dah jadi daging seketul dalam perut ibu. Tadi 40 hari dalam bentuk air mani. 40 hari dalam bentuk alaqah, darah bergumpal. 40 hari lagi dalam bentuk mudghah, dah besar sikit. Daging pula besar sikit. Summa yursalul malaku. 30, 30, 30. 40. Saya sebut 30 kan. Silap. Bukan 30, 40. 40, 40, 40. 40 dalam bentuk air mani, 40 dalam bentuk alaqah, 40 tu 40 hari dalam bentuk mudghah. Ni dah surah Alaq ada kan cerita ni. Okey. Jadi keseluruhannya 120 hari lah, 40 40 40. Okey. Summa yursalul malaku. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuskan malaikat, Allah utuskan malaikat untuk tiupkan roh. Maknanya umum 120 hari baru tiup roh. Okey. Itu tak apalah. Itu penciptaan manusia. Okey. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian disuruh untuk tulis. Maksud ditentukan apa yang Allah telah tentukan tu 4 perkara. 4 perkara. Apa dia? Bi katbi rizqihi. Rezekinya, tulis. Masa dalam perut umur 120 dah tentu dah. Rezeki dia berapa banyak? Yang orang Melayu panggil rezeki secupak tak jadi segantang. Memang tak akan jadi segantang sebab dah ditentukan sejak dalam perut lagi. Okey. Wa ajalihi. Ajal dia, mati dia dah tentukan dah bila. Wa amalihi. Amal baik yang dia buat dah tentukan. Wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Derita ataupun bahagia. Allah dah tentukan dah. Di hidup tu derita ataupun bahagia. Apa yang dia lalui semua Allah dah tentukan dan Allah yang buat ianya terjadi. Fawallazi la ni dia kesimpulan. Fawallazi la ilaha ghairuh. Dan sesungguhnya tidak demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya. Ya. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang daripada kamu la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ketika dia hidup, dia beramal dengan amalan ahli syurga, amal baik. Okey, yang mana amal baik itu Allah juga yang tentukan. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga kan seumpama baiknya amalan dia, seumpama dia dengan syurga tu zira. Zira ni sehasta. Sehasta je. Dekat sangat dengan syurga sebab amal baik dia, tapi tak mati lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi yang tertulis dekat kitab, maksud yang tertulis yang Allah telah tentukan dia sejak azali lagi, apa yang Allah tentukan? Tentukan sebaliknya, iaitu dia ahli neraka. Dia ahli neraka, Allah tentukan ahli neraka. Tapi dia beramal dengan ahli syurga. Yang mana syurga tu sejengkal, bukan sejengkal, sehasta je, dekat je lah dengan syurga dah. Kalau tengok pada amalannya, Allah, syurga dah kau ni. Okay. Tapi Allah tulis dia neraka. Okay. Faya'malu bi'amali ahli nar. Maka dia bertukar beramal dengan ahli neraka. Amalan ahli neraka. Penghujung hayatnya. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Sebab tu yang kata kita nak tengok pengakhiran kita. Bukan sekarang. Sekarang baik. Kita nak tengok tempat kita ni akhir. Kita mati baik ke mati buruk. Tu yang kita nak tengok. Sebab apa? Sebab pengakhiran tu yang penting. Sebab kalau kita baik, kita buat baik, kita tak boleh nak belagak. Aku baik. Aku ahli syurga dah. Tak boleh nak kata gitu. Sebab ni ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga syurga satu hasta je dengan dia. Dekat sangat. Memang kata garanti dah masuk syurga. Tapi
ditakdirkan, Allah tulis dah sejak azali lagi bahawasanya tempatnya di neraka, dia bertukar kepada amalan ahli nar, ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada juga orang lain yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat apa semua dia buat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga kan dia dengan neraka tu satu hasta je. Orang kata, alah kau ni memang tak ada harapan dah masuk neraka. Dengan tengok perbuatan dia, jahat dia ni. Ya. Fayasbiqu alaihi alkitab. Dekat dalam kitab, kitab tu maksud dalam buku catatan ataupun dalam yang Allah takdirkanlah. Allah takdirkan dia adalah ahli syurga, tapi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli jannah. Ujung-ujung hayat dia beramal dengan amal ahli syurga. Fayadkhuluha. Akhir sekali dia masuk syurga. Cerita yang kita biasa dengar. Seorang buat baik, seorang buat jahat. Akhir sekali, saya pendekkan cerita. Dia ni, aku nak try buat jahat sekali lah. Yang dia kata, aku nak bertaubat dah lah yang buat jahat ni. Akhir sekali, aku nak jumpa kawan aku ni, yang selalu buat baik, macam mana cara nak bertaubat. Yang baik ni kata, aku nak jumpa yang jahat ni, nak try minum arak dengan dia apa sekali lah. Akhir sekali, belaga, macam belaga lah. Mati dua-dua. Maka malaikat datang untuk ambil. Nak bawa ke tempat yang nikmat atau tempat yang seksa. Nak bawa. Jadi, malaikat akhir sekali berebut. Berebut mana ni? Yang berebut nak bawa ni, berebut. Akhir sekali, panjang cerita, pendek kan? Maka setelah ditanya Allah dan sebagainya, Allah kata ukur yang mana dekat. Dengan yang mana dekat. Dia nak pergi masjid, contoh, mana dekat dengan masjid. Yang ni nak pergi maksiat, yang mana dekat dengan maksiat tadi. Ukur. Maka yang buat jahat seumur hidup, tiba-tiba dia niat nak buat baik, dia nak cari kawan dia yang selalu buat baik, yang kawan dia buat baik, nak try buat jahat sekali. Sebab dia kena tipu dengan syaitan. Syaitan kata, syaitan tunjukkan beramal sampai tak tidur 3-4 hari. Dia pun kata, macam mana aku nak amal macam kau? Kata, aku dah amal banyak dah, tapi macam mana nak amal macam kau lagi banyak sampai tak tidur-tidur, tak makan-makan? Aku dulu buat dosa, kata syaitan tu. Sekarang aku menyesal. Engkau tak pernah buat dosa, sebab tu kau tak rasa. Maka kau try buat dosa. Tu yang nak pergi buat dosa tu. Dia pergi cuba, akhir sekali ukur. Yang buat jahat seumur hidup dia ni, ukur lebih dekat masjid. Yang buat baik nak buat jahat ni lebih dekat tempat maksiat. Maka akhir sekali masuk syurga, masuk neraka. Yang buat jahat tu masuk syurga, yang buat baik tu masuk neraka. Nak tengok perakhiran. Jadi walaupun kita hidup dalam keadaan baik, jalan yang baik, kita duduk ada jalan yang baik, kita belum tentu masuk syurga. Maka kita kena sentiasa kata, ya Allah, kekalkanlah jalan ni, ya Allah, kekalkanlah jalan ni, jalan baik yang aku tengah duduk ni. Kekalkanlah, janganlah berubah, janganlah berubah. Kita tak boleh senang hati. Aku okey aja. Aku okey je. Aku memang dah baik lama dah. Jangan gitu. Sebab bila-bila masa. Kita pernah dengar cerita Bal'am ibnu Ba'ura. Yang akhir sekali ulama. Akhir sekali dia doa. Dengan dia doa Nabi Musa sesat 40 tahun. Nak bagi tahu berkatnya doa dia. Dia doa untuk Nabi Musa sesat. Sebab dia terpedaya, panjanglah cerita dia. Sebab isteri ya. Sebab isteri dia kata ni. Sebelum tu orang bawa datang macam-macam emas, cincin, rantai dan sebagainya. Engkau doakan Musa sesat, jangan datang pada sini dah. Dia ada musafir, biar ada sesat, mati terus. Dia tak nak. Akhir sekali dia buat macam mana? Dia bawa dekat isteri Bal'am tadi. Yang mana kalau kita perhatikan cerita tu, akhir sekali ada je orang yang baik tapi dia bertukar jadi jahat ujung-ujung hayat. Zaman Nabi Musa tu. Cuma jarang-jarang, tapi ada. Akhir sekali isteri dia yang cakap, "Abang, doa je lah bang. Mulut abang mulut masin mustajab." Dia pun doa lah kerana isteri. Doa Nabi Musa sesat 40 tahun. 40 tahun sesat. Itu yang turun manna wassalwa. Tak tahu, tak ada makanan tu. 40 tahun. Bal'am ibnu Ba'ura. Akhir hayat dia buat maksiat. Akhir hayat dia tetap juga buat maksiat. Yang mana dia hidup dalam jalan yang baik. Sebab tu kalau kita duduk dalam jalan yang baik dah, kita jangan
selesa. Kita sentiasa berharap Allah kekalkan. Sebab apa? Allah, ni panjang sikit bab ni. Sebab apa? Sebab pernah seorang lelaki tanya kat Nabi. Dia kata, kalau Allah dah tentukan kita baik, buruk, kita buat baik, kita buat maksiat, kita tak buat, kita buat baik, kita surga, neraka, semua Allah dah tentukan. Seorang ni tanya Nabi. Dia kata, kalau macam tu, adakah kita perlu berpada mengikut saja? Ikut aja apa yang terkandung dalam perjalanan hidup kita yang Allah telah tentukan sejak azali lagi. Dan kita tak perlulah nak beramal dan sebagainya. Seorang ni tanya Nabi. Nabi jawab apa? Ini jawapan dia. Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Apabila Allah dah tentukan dia ahli sa'adah, ahli bahagia, ahli syurga, maka Allah akan letak kat dia jalan-jalan ahli syurga. Jalan ahli syurga. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Kalau Allah tentukan dia ahli neraka, maka Allah akan buat jalan ni jalan maksiat, jalan neraka. Faqala i'malu fakullun muyassarun. Maka Nabi kata beramallah. Beramal aja. Setiap orang akan dipermudahkan. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Wa amma ahli syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Maka Nabi kata jangan berpada. Jangan berpada. Dengan maksud apa? Beramal aja. Kalau kau beramal tu dapat beramal, dapat buat baik, tak buat yang jahat, dapat buat baik sampai mati. Maka sebenarnya Allah tentukan itu. Allah tentukan dia surga. Jadi jangan berpada. Kalau kita kata, aku tak nak beramal, aku tak nak sembahyang, kerana Allah telah tentukan syurga dan neraka. Nabi dah bagi kita formula, iaitu jika dia ahli syurga, dia akan beramal dengan amalan ahli syurga. Jika dia ahli neraka, dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi kalau kita kata, tapi dalam masa yang sama, Allah kata, Allah tentukan sejak azali lagi, dia syurga ataupun neraka. Sebenarnya dia ada soalan bocor, jawapan bocor, dia ada sebenarnya. Apa yang Allah tentukan ada. Iaitu, Nabi kata, Nabi bagi kita, dia panggil soalan bocor kan, Nabi beritahu kita. Iaitu, kalau orang itu beramal dengan amalan ahli syurga, maknanya Allah takdir dia kat syurga tu. Sebab kalau Allah takdirkan kat syurga, atau Allah takdirkan dekat syurga dan Allah akan takdirkan dia buat baik. Kalau Allah takdirkan dia ahli neraka, Allah akan takdirkan dia buat jahat. Sekarang kita buat baik ke kita buat jahat? Itulah takdir kita. Yang mana Allah tentukan. Aku tak nak sembahyang. Aku tak nak puasa sebab Allah telah tentukan sejak azali lagi. Maka dia tak buatlah ibadah. Bila dia tak buat ibadah, dia duduk jalan ahli neraka kan? Maka tempat dia neraka. Aku nak semayang. Memang kita pegang Allah telah tentukan syurga atau neraka. Semayang. Maka bila duduk semayang, maksudnya semayang tu buat baiklah. Maka dia duduk di atas jalan kebaikan. Sampai mati. Maka Allah sebenarnya tentukan dia syurga lah. Sebab tu dia buat baik. Jadi kita tak boleh kata, aku tak nak semayang. Tak boleh. Sebab kalau kita kata gitu, kita telah merisikokan diri kita sendiri. Jika Allah tentukan kita tu ahli syurga, kita akan berubah hujung-hujung hayat nanti. Tak semayang, Allah telah tentukan. Betul? Aku tak nak semayang. Ikut lah. Tapi ingat, orang yang duduk atas jalan kebaikan, itu tanda Allah tentukan di syurga. Dah tentukan dah pun. Kalau dia buat benda-benda yang Allah larang, Allah tentukan. Dia neraka. Dia kata, aku tak nak buat baik. Aku tak nak buat. Aku nak hidup. Sebab Allah telah tentukan. Dia merisikokan syurga neraka dia. Kalau lah sampai mati dia gitu, maknanya dia ahli neraka. Nak risiko tu. Kalau tiba-tiba entah macam mana bertaubat, ujung-ujung hayat jadi baik balik, tak apalah. Soalannya tahu ke ujung hayat bertaubat ke tidak? Kalau setakat taubat dia kena qada semua macam-macam lagi. Bukan taubat mulut aja. Yang dia tinggal-tinggal apa semua, qada semualah. Jika begitu, akhir ujung hayat dia sempat bertaubat dengan cukup syarat-syarat dan rukun, taubat, maka dia ahli syurga. Walaupun dia tak beramal pada awal. Tapi berani ke kita nak merisikokan syurga neraka kita? Maka kita beramal ajalah, beramal dengan harapan Allah kekalkan amalan kita sampai mati. Kekal kita duduk jalan itu. Maka itulah ketentuan Allah. Itu dia punya kunci. Itu dia punya soalan bocor yang Nabi tolong bagi kat kita.
Jadi tak nak beramal sebab Allah telah tentukan, silakan. Tapi ingat Nabi kata, Allah tentukan neraka, maknanya Allah tentukan sekali dengan jalan dia pun jalan maksiat. Tak payah buat. Ni jalan apa ni? Jalan maksiat. Maknanya tempat kau neraka. Itulah Allah tentukan. Jadi kita takkan berani nak ambil risiko itu. Yang kita nak macam mana? Sifat kehambaan. Amal, beramal, buat benda baik, tinggal yang dilarang, harap-harap jalan kita ni berterusan sampai mati, supaya tempat kita di syurga, dan apa yang kita buat baik, semua Allah yang buat. Allah yang takdirkan. Apa yang terbuat jahat, aku yang buat. Aku yang salah, aku yang lemah. Aku yang jahat. Nampak tak? Itulah Islam. Itulah sifat kehambaan terbaik. InsyaAllah akan datang, kita sambung sikit lagi ada. Bab ni, sikit je dalam 15 minit gitu. Baru kita masuk bab ilmu. Bab ilmu yang ke-9. Maka yang ke-9 bab ilmu, kita telah beralih. Akan datang. Benda ni, perkara ni perkara penting. Bila dan ramai salah faham. Jadi nak tak nak kena ulang walaupun lepas ni kita baca kitab lah minggu depan. Wallahu alam. Kitab Risalah Tauhid akan dibaca. Saya tak tahulah cara baca macam mana. Cara bacanya di Kedah nanti, di Al-Ustaz. Siapa duduk area Al-Ustaz nanti boleh join kat rumah cikgu kita. Cikgu Ratifah kita kat Al-Ustaz. Boleh daftar dekat grup. Ke dah cukup? Tak cukup lagi rasanya. Tak apa, kita penuhkan je rumah dia. Rumah dia besar. Banglo. Belum cukup lagi lah. Kita pedahkan. Jadi, siapa adalah. Lain pun kita tak menjangkakan pada bila? Lupa dah. 18 hari bulan. 18 hari bulan. Kita tak menjangkakan ramai sebab 18 hari bulan 1. Sebab bukan semua orang duduk area Al-Ustaz kan ni, walaupun ramai dalam grup apa semua, tapi itu duduk tempat-tempat lain. Dan yang duduk dekat pun ada kerja itu gini gitu gini. Jadi tak adalah kita target ramai, tak ada pun. Ada dapat 10 orang pun dah cukup dah. Siapa yang nak rasa duduk depan. Kita akan baca kitab ni. Cuma kita akan baca cara lain lah. Bukan cara macam ni. Cara macam ni sejam ni, tengoklah sejam lebih dah ni. Wallahu alam. Rakaman Risalah Tauhid ada hampir 30 dah, 20 berapa, 28, 29, 29, 30. Seronok, alhamdulillah seronok. Saya cubalah buat pengajian tauhid seseronok yang mungkin, sebab pengajian tauhid ni dia dah ada satu dalam kepala masyarakat, susah, semak kepala, pening kepala, tak faham, berbelit-belit dan sebagainya, istilah dan sebagainya. Kita cuba sama-sama menyeronokkan. Bukan seronok aja, kita cuba 2 ronok, 3 ronok dan beronok-ronok lepas pada ni. InsyaAllah siapa yang boleh follow, kita follow kat Kedah nanti. 18 hari bulan. 18 hari bulan. Siapa ada lah? Kat Al-Ustaz Jalan Datuk Kumbak. Rasanya situ lah kot. Baik, siapa yang nak tengok yang lepas-lepas, ada 28, 29, 30 siri, saya tak ingat dah. Ni yang kali ke-30 saja. Ada dekat YouTube. Daripada yang pertama sampai yang 30. Ada kat YouTube. Buat link masa kat Al-Ustaz. InsyaAllah boleh buat kot. Boleh buat. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan surah subhanallah. Thank you.